Salam hormat, berita pagi Sarawak edisi Selasa 11 Mei bersama saya, Vanessa Mering. Sambutan Aidilfitri di Sarawak hanya dibenarkan pada hari raya pertama dengan kehadiran keluarga terdekat sahaja. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN memaklumkan keputusan itu dibuat setelah menilai situasi semasa COVID-19 di Sarawak yang turut dipersetujui oleh Majlis Islam Sarawak. JPBN menerusi kenyataan media berkata pindaan garis panduan yang terperinci boleh didapati di dalam laman sesawang rasmi Majlis Islam Sarawak. Dalam pada itu, kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 35,809 kes selepas penambahan sebanyak 649 kes baharu semalam. Daripada jumlah itu, 397 atau 61.17% kes telah dikesan di daerah Sibu, Bintulu, Miri, Selangau dan Pakan. Sementara itu, 2 kematian baharu dilaporkan semalam menjadikan jumlah terkini kematian adalah 209 orang. Dalam kenyataan sama, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak mengisytiharkan 2 lagi kluster komuniti baharu iaitu kluster Ulu Anap di Tatau dan kluster Emperan di daerah Selangau. Setakat ini terdapat 78 kluster yang masih aktif dengan 17 kluster telah merekodkan 150 penambahan kes baharu dan 61 kluster lagi tidak merekodkan penambahan kes. JPBN juga menyenaraikan 29 lokaliti dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dengan 21 daripadanya adalah rumah panjang. Manakala 6 buah rumah panjang telah ditamatkan PKPD yang telah berkuat kuasa sejak Ahad lalu iaitu di Sari K, Marudi, Meradong dan Pakan. Masalah kekurangan katil khususnya di unit rawatan rapi ICU berlaku di beberapa hospital kerajaan di negeri ini bagi menempatkan pesakit COVID-19. Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak JKNS Dr. Chin Zin Hing berkata, situasi kritikal bagi penggunaan katil rawatan rapi berlaku di hospital kerajaan di Sarawak termasuk Hospital Umum Sarawak, Hospital Sari K, Hospital Sibu, Hospital Bintulu dan Hospital Miri. Dr. Chin menyatakan perkara itu dalam kenyataan media bagi mengulas pengumuman Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Hisham Abdullah mengenai situasi COVID-19 di Malaysia dan juga penggunaan katil di hospital dan ICU di hospital kerajaan. Justru beliau menasihati orang ramai untuk terus mengambil langkah pencegahan dengan mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Manakala individu yang bergejala atau kontak kepada kes COVID-19 diminta supaya mendapatkan rawatan dan saringan. Tambahnya, tanpa kerjasama semua pihak, kes COVID-19 di Sarawak akan terus meningkat dan kapasiti rawatan rapi di hospital tidak dapat menampung keperluan rawatan rapi oleh pesakit yang memerlukan dan kadar kematian kes juga akan meningkat. Dalam perkembangan lain, perkhidmatan talian hotline bagi program imunisasi COVID-19, Ibu Pejabat Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak tidak beroperasi pada Hari Raya pertama, 13 Mei iaitu Khamis dan Hari Raya kedua, 14 Mei. Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Chin Zin Hing dalam kenyataan media memaklumkan perkhidmatan itu akan beroperasi semula pada 15 Mei. Orang ramai boleh menghubungi talian hotline yang tertera bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang. Lebih 800 individu di Seri Aman telah menerima vaksin COVID-19 sepanjang 4 hari program imunisasi dijalankan sejak Jumaat lepas. Pegawai Penyelaras Program Imunisasi Bahagian Seri Aman, Dr. Janariah Jangani, semasa dihubungi RTM memberitahu majoriti penerima adalah golongan berisiko tinggi seperti warga emas serta individu yang mempunyai sejarah penyakit kronik. Ini menjadikan jumlah keseluruhan penduduk bahagian Seri Aman yang telah menerima vaksin adalah kira-kira 3,000 orang sejak program imunisasi kebangsaan bermula Februari lalu. Menurut Dr. Janariah lagi, pemberian vaksin seterusnya adalah selepas Hari Raya Aidilfitri bagi penerima dos kedua vaksin selain penerima baharu. Sementara itu, pendaftaran penerimaan vaksin bagi bahagian Seri Aman telah mencapai sasaran yang ditetapkan, iaitu lebih 90% dari penduduknya yang layak.
Imunisasi COVID-19 kebangsaan merupakan inisiatif kerajaan bagi memastikan seramai mungkin penduduk di negara ini menerima vaksin. Ya, Buma, vaksin ini diberikan secara percuma kepada semua individu warga negara dan bukan warga negara yang berumur 18 tahun dan ke atas. Ya, Vanessa, program imunisasi COVID-19 bagi membentuk imuniti kelompok. Pengambilan vaksin COVID-19 adalah secara sukarela. Daftar diri di aplikasi MySejahtera untuk mengambil vaksin sebagai usaha bersama memerangi wabak COVID-19. Baik, marilah bersama-sama kita melindungi negara yang kita cintai dengan mengambil suntikan vaksin bersama hentikan wabak COVID-19. Lindungi diri, lindungi semua. Persatuan Anak Vai Bintulu PAVB menyeru masyarakat untuk terus memberikan sokongan kepada usaha Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu dalam memerangi wabak COVID-19 di bahagian tersebut. Presiden PAVB Pandi Suhaili berkata, walaupun terdapat tindakan JPBB Bintulu memberi kesan kepada perjalanan kehidupan seharian penduduk, namun ia bertujuan memutuskan rantaian COVID-19 daripada terus merebak dalam masyarakat. Ujar Pandi Suhaili, tindakan seperti mengadakan Sukatan Jalan Raya SJR bukan semata-mata untuk mengekang kebebasan pergerakan orang ramai, namun ia bertujuan mengurangkan jumlah penduduk berada di kawasan berisiko seperti Bandar Bintulu. Sampai bila kita mahu berada dalam keadaan pandemik seperti ini? Caranya tidak lain dan tidak bukan, satu, masyarakat itu, khususnya masyarakat Bintulu ini, perlu bersatu dalam menjaga disiplin, perlu bersatu dalam mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Jawatan Kuasa Bencana khususnya dan pihak KKM pada amnya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengagihkan bubur pedas yang disediakan oleh Biro Wanita PAVB ke 6 lokasi SJR di Bintulu dan juga di Pasar Ikan Sibiu. Setiap tahun menjelang Hari Raya Aidilfitri, para pengusaha kek lapis Sarawak pastinya tidak menang tangan dari awal pagi hingga lewat malam untuk menyiapkan tempahan pelanggan. Keunikan kek lapis Sarawak ini menjadi buruan pelanggan dalam negeri malah dari Semenanjung, Sabah termasuk luar negara. Kita telusuri laporan khas mengenai kek lapis Sarawak ini yang disediakan oleh Zaidi Bujang. Berbanding tahun lepas, tempahan pada tahun ini lebih tinggi ekoran daripada kelonggaran yang diberikan kerajaan membenarkan pengusaha industri kecil dan sederhana beroperasi membuka perniagaan. Kesempatan ini membuka luas pintu rezeki buat pengusaha kek lapis Sarawak dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk melariskan jualan kek ikonik dari bumi Kenyalang ini. Pada tahun inilah ada kenaikan lah, tidak seperti tahun-tahun yang lepas. So persatuan so far sekarang ni tempahan memang boleh lah kata orang, boleh kenaikannya dalam 50% daripada tahun lepas. Memang jauh lah bezanya. Kita kena usaha jugalah pakai online, usaha promote, berusahalah demi untuk mendapat pendapatan. Berbaki kurang dari seminggu tibanya Hari Raya Aidilfitri, Rabiah Amit dan Saudah Mat melakukan persiapan akhir memastikan tempahan siap untuk para pelanggan sekitar Kuching. Terdapat 4 jenis kek yang amat popular mengikut senarai tempahan, antaranya ialah kek lapis roll alam maya, kek lapis roll merak kayangan, kek SGT9 dan kek lapis Oreo. Harga kek lapis ialah berbeza mengikut ramuan dan bahan yang digunakan. Semakin mahal bahan yang digunakan, semakin mahal pula kek tersebut dijual.
Meskipun kek lapis Sarawak moden kini mendominasi pasaran, namun kek-kek tradisional ataupun kek mensia masih bertakhta di hati penggemarnya dan tetap mendapat tempahan daripada ramai pelanggan. Kita comeback lagi dengan kek mensia mari. Seperti madu kemenyan, Holiday Inn, kacang remok, pilih kasih. Ibarat pepatah Melayu lama menyebut, alah bisa tinggal biasa, dalam perniagaan pasti ada pasang dan surutnya. Biarpun kini negara masih dicengkam penularan COVID-19, Persatuan Pengusaha Kek Lapis Sarawak dan Persatuan Ibu Tunggal Gembilang terus gagah melaksanakan kerja-kerja amal serta kebajikan membantu mereka yang memerlukan. Usaha ini dilakukan atas rasa tanggungjawab semasa bulan Ramadan dengan harapan kebahagiaan Hari Raya Aidilfitri yang bakal tiba dapat dikongsi dan dirasai bersama. Kita bagi bubur lambuk, macam-macam. Ada kek lapis, ada anyak air. Banyaklah jenis yang kita bagi dengan orang awam. Semoga usaha murni para usahawan kek lapis Sarawak terus dipermudah dan mendapat balasan rezeki yang luas meskipun terpaksa mengharungi cabaran pandemik COVID-19. Justru, warisan kek lapis Sarawak tetap dapat diteruskan untuk generasi akan datang dan kekal menjadi identiti unik Sarawak Bumi Kenyalang. Zaidi Bujang untuk RTM. Sebanyak 430 karton mercun dan bunga api dengan anggaran duti dan cukai sejumlah lebih RM33,000 telah dirampas di Bintulu. Pasukan cawangan penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak, rampasan berkenaan dilakukan pada Jumaat lepas kira-kira pukul 11 pagi. Hasil pemeriksaan ke atas kontena mendapati beberapa jenis mercun dan bunga api pelbagai jenama yang diimport dari negara China tidak diikrar dan tidak tersenarai dalam lesen import yang dikeluarkan oleh pihak polis. Kes disiasat di bawah Seksyen 133-1-A Akta Kastam 1967. Sekian berita bagi Sarawak, sehingga berjumpa lagi. Saya Vanessa Mering, salam hormat.